Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Dan hari ini adalah sambungan daripada cerita 2 hari lepas. Abang minta maaf sangat-sangat sebab Abang terpotong cerita ni jadi 2. Puncanya adalah cerita ni agak panjang. Jadi tanpa berlengah-lengah, marilah kita sama-sama dengarkan yang apa yang Abang nak ceritakan hari ini, sambungan daripada cerita 2 hari lepas. Cumanya selepas cerita tu ada lagi tambahan 2 cerita. Jadi boleh kata keseluruhannya adalah 3 cerita. Jadi agak panjanglah hari ni. Jadi sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Jadi tanpa berlengah-lengah, jom kita teruskan apa yang terjadi pada, kalau tak silap namanya Nadia kan, apa yang terjadi pada Nadia selepas dia berjumpa dengan seorang lelaki. Sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang nak ingatkan 2 hari yang lepas macam mana ceritanya. Ceritanya bermula bila anak dia tiba-tiba kena dengki. Lepas tu dia pergi mengubat. Lepas tu orang ubat tu cakap yang dengki anak dia ni adalah seorang perempuan bidan. Lepas tu dia teringat kisah tahun 2016. Kalau tak silap Abang, 2016 lah, 2006. Waktu dia buat diploma yang dia didatangi oleh satu makhluk yang serupa macam bidan, dan sejak daripada tu dia sakit setiap kali datang bulan, dan bapa dia cuba bawa berubat sana sini tapi tak jalan, dan orang yang mengubat dia semuanya cakap dia ada benda yang mengikutnya dan benda tu menyerupai bidan. Dan dia pun ada buat cek hospital tapi doktor semua cakap kedua-dua ovari dia hilang, tak nampak. Jadi dia pun buat perubatan, akhirnya tidak begitu berjaya. Setiap kali dia datang bulan dia tetap sakit. Okey, itu sambung itu punya dia punya ke penutup cerita yang 2 hari lepas. Jadi hari ini adalah sambungan kepada apa yang berlaku. Pada tahun 2016, Nadia berjumpa dengan seorang lelaki yang menjadi cinta hati dia. Dia memang suka sangat dengan lelaki ni sebab lelaki ni penuh dengan ciri-ciri lelaki yang dia idam-idamkan. Ada rupa baik, kerjanya bagus, hormat orang tua. Lepas tu ada rupa, ada 2 kali ada rupa. Jadi dengan kata lain, memang dia nak kahwin dengan budak lelaki ni. Dan pada tahun 2016, diorang berdua berjaya disatukan. Dan pada waktu ni, Alhamdulillah, Nadia tidak lagi rasa sakit setiap kali datang bulan. Tapi ada masalah yang lain, iaitu sejak hari pertama menikah. Selepas menikah, malam tu akan ada malam pertama kan, malam pertama sebagai suami isteri. Sejak daripada menikah hingga malam pertama, dia benci gila dengan suami dia, sampaikan tengok laki dia pun dia dah meluat. Lepas habis dia menikah, dia boleh bisik dekat kawan baik dia, aku menyesal menikah. Kawan dia pun pelik. Dah engkau yang nak kahwin dengan lelaki ni, tiba-tiba kau menyesal kenapa? Dia cakap dia tak tahulah. Dia rasa macam sakit hati tengok muka lelaki ni buruk, rasa macam nak hempuk dengan kerusi. Dia rasa macam tak puas hati je. Lelaki tu pergi ke mana-mana pun salah, melangkah salah, berjalan berdiri semua salah. Lelaki tu cakap apa semua tak best, tak menarik langsung, dia kata. Jadi dia kata bila malam pertama tu dia cakap dengan suami dia, boleh tak kita bercerai? Kalau abang nangis bucu katil jadi lelaki dia, malam pertama nak dicerai-cerai, macam tu lah. Tapi dia kata dia punya sakit hati, tak suka dengan lelaki dia sampai meminta cerai. Tapi lelaki ni seorang yang sangat bertenang, dan dia mula faham sebenarnya isterinya ada sesuatu yang mengikuti seperti makhluk alam sebelah. Walaupun dia sebagai seorang suami tak dapat nampak sebenarnya apa yang mengikut bini dia,
Tapi dia boleh rasa bini dia ni berubah 100% bila habis aja menikah siang tadi. Dan ada masalah lain. Setiap kali mereka berdua mahu lakukan hubungan suami isteri, Nadia akan menolak sekeras-kerasnya. Dalam beberapa ketika, dalam beberapa peristiwa, Nadia terajang laki dia. Sebab dia kata dia tak nak laki dia sentuh dia. Dia nak kekal menjadi anak dara sampai bila-bila. Gila kesian laki dia. Jadi, waktu tu keadaan menjadi agak kucar-kacir. Kehidupan rumah tangga Nadia dengan suami dia ni, walaupun suami dia seorang yang sabar, tapi keadaannya bertambah buruk. Nak lagi, bila lepas 3 tahun kahwin, Nadia belum lagi dikurniakan sebarang anak. Pelik pula bunyinya. Dikurniakan anak. Jadi mak bapak dia ni bertanyalah dengan Nadia, sebenarnya ada masalah ke korang berdua ni? Dan jawapan yang keluar daripada Nadia sangat mengejutkan, iaitu dia tak pernah bersama dengan suami dia sebab dia rasa menyampah dengan suami dia, dia rasa tak seronok dengan suami dia. Dan bila ditanya dekat pada suami dia ni, mak bapak mertua tanyalah, awak memang betul-betul ke belum melayani isteri awak? Lepas tu dia kata, belum mak, belum ayah, sebab Nadia tak anak saya. Dah jadi kalam kabut, dah pelik jadinya cerita je, dia kata. Dan jadi bawalah mak bapak dia ni, bawalah pasangan suami isteri ni pergi berjumpa dengan pakar kaunseling. Selepas berjumpa dengan pakar kaunseling beberapa sesi, akhirnya Nadia berjaya mengizinkan suami dia untuk bersama dengan dia. Tapi Nadia cakap memang dia tak seronok, memang dia sakit hati, rasa macam nak lempang je laki dia setiap kali laki dia sengih-sengih pandang dia. Itu perasaan yang dia rasa. Jadi selepas peristiwa tu, biasalah kan, selepas 3 tahun hidup bukan sebagai suami isteri sebenar, jadi selepas tu adalah sedikit sinar kebahagiaan. Jadi diorang punya hubungan suami isteri pun bertambah baik. Tapi tetap setiap kali bersama, si isteri Nadia tak suka dengan suami dia. Okey. Jadi bila dah proses berjalan, tak juga dapat anak. Jadi mak bapak kepada Nadia ni dah mula pelik. Jadi dia bawalah Nadia ni pergi jumpa dengan pakar sakit puan. Tapi pakar sakit puan tu cakap memang tak ada masalah Nadia ni. Bawa pula suami dia, suruh pakar sakit puan cek adakah suami dia ni betul-betul bagus. Pelik pula ayat bang. Betul-betul baik, sihat. Betul-betul sihat. Jadi pakar sakit puan cakap memang tak ada masalah, suami isteri ni memang tak ada masalah untuk dapatkan anak, cuma belum rezeki. Jadi tak puas hatilah mak ayah mertua, mak ayah Nadia ni tak puas hati. Macam mana kalau dah elok takkan tak boleh dapat anak. Dia kata ini dah lebih 3 tahun kahwin. Tapi Nadia tak ada masalah pun. Pada waktu tu Nadia kata tak dapat anak pun tak apa. Dia tak heran pun. Kalau boleh hari ni juga dia nak cerai. Okey. Jadi berlanjutanlah. Pada satu hari nak jadi ceritalah, Allah Ta'ala nak aturkan kan. Kakak Nadia tiba-tiba rasa sakit-sakit badan. Jadi dia rasa macam dia ni macam bukan kesamput, tapi lebih kepada ada sesuatu yang mengacau dia lah. Ini kakak Nadia, bukan Nadia. Jadi kakak Nadia dia hubungilah dengan seorang ustazah. Ustazah ni memang agak terkenal lah dekat kawasan Kuala Lumpur kan. Jadi ustazah tu datanglah rumah. Ustazah ni memang banyak orang nak mengurut dengan dia, banyak orang nak berubat dengan dia. Sebab dia ni memang ada kelebihan untuk berinteraksi dengan alam sebelah. Okey. Jadi ustazah tu datanglah rumah Nadia, rumah kakak Nadia. Waktu tu kakak Nadia ada dekat rumah mak ayah dia. Nadia pun ada dekat dalam bilik rumah yang sama. Jadi dengan kata lain, bila ustazah tu datang, ustazah tu berjumpa dengan keluarga Nadia keseluruhannya lah. Jadi bila dia jumpa dengan kakak Nadia, dia pun cakaplah dia nak mengurut. Okeylah, ustazah tu pun urutlah kakak Nadia yang sengal-sengal badan tu dibaik-baikkan, dibaca-bacakan doa. Habis dia mengurut,
Dia sepatutnya ada temu janji lain untuk mengurut orang lain dan mengubat orang lain. Bila dia keluar daripada bilik mengurut, selepas diurut kakak Nadia tadi, dia terpandang Nadia yang waktu tu Nadia ada berdiri di tengah-tengah dapur. Waktu tu dia terdiam tengok Nadia, dia terus meluru ke arah Nadia, dia terus tanya macam ni, boleh Ustazah salam? Jadi Nadia kata, okey, boleh salam je lah. Jadi diorang pun bersalam. Bila diorang bersalam, Ustazah tu terus muka dia merah padam. Dia cakap macam ni, berat. Dah lama benda ni tersimpan. Kenapa baru sekarang saya terjumpa? Waktu tu Nadia blur, tak faham. Apa benda pula Ustazah ni? Tiba-tiba pula meroyan macam ni. Lepas tu Ustazah tu sambung lagi. Dia beritahu dekat anak dia, merangkap asisten dia. Dia cakap macam ni, malam ni punya appointment ibu batalkan. Ibu tak nak melayani siapa-siapa malam ni sebab ibu nak berhadapan dengan sesuatu yang ada pada Nadia. Jadi batalkan segala appointment ibu. Jadi anak dia pun batalkanlah semua temu janji mak dia malam tu, petang tu. Jadi dia kata, Nadia tanya, kenapa macam tu? Kenapa nak batalkan? Saya sihat aja, dia kata. Ustazah tu cakap apa? Ustazah akan melawan sesuatu yang sangat berat dan sangat memenatkan. Jadi selepas Ustazah mengubat Nadia, mungkin Ustazah akan pengsan. Maksudnya Ustazah akan hilang tenaga, flat terus. Okay. Jadi Nadia makin tak faham. Lepas tu Ustazah tu sambung, boleh tak kalau Ustazah nak ubatkan Nadia? Waktu tu Nadia macam, okey, boleh. Dia pandang pada mak dia. Mak Nadia cakap apa? Ustazah tu dah bagi tawaran, ambil je lah. Jadi bila dah dapat green light daripada mak Nadia pun okeylah, masuk dalam bilik, siap-siapkan diri, pakai kain batik, bersedia untuk diurut dan diubati. Bila masuk dalam bilik, Ustazah tu baca selawat Nabi tak berhenti dan baca ayatul kursi, dan kalau tak silap ayat 1000 dinar. Dia baca 3 benda ni berulang-ulang kali sambil dia duduk sebelah Nadia. Dia cakap macam ni, dah lama benda ni berdamping dengan kamu Nadia. Kenapa kamu tak cari orang pergi berubat? Jadi Nadia cakap, saya dah banyak kali mengubat tapi tak ada yang berjaya. Semuanya tak dapat nak melawan, kata. Macam inilah Ustazah nak terus terang. Yang berdampingan dengan kamu adalah seorang bidan. Tapi bukan bidan sebenar. Ia adalah saka seorang bidan. Dia tak jumpa tuan yang sebenar, tapi dia berdamping dengan kamu. Alasannya ialah kamu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan tuan asalnya. Berambut panjang hingga ke betis, memakai gelang kaki dan mempunyai perwatakan yang garang. Jadi waktu tu Nadia terdiam. Pelik pula Ustazah ni boleh cakap benda yang sama dengan apa yang pernah dia diberitahu sebelum-sebelum ni. Jadi nak jadi cerita, Ustazah tu pun mulalah nak mengubati Nadia. Dia baca sesuatu, kalau tak silap ayat 1000 dinar dan ayat kursi, dipegangnya pada bawah perut Nadia. Waktu tu Nadia cakap sakitnya tak boleh nak cerita. Dia punya sakit macam bawah perut tu seperti dicocok-cocok dengan batang kayu. Maksudnya kayu-kayu tajam. Dicocok-cocoknya dekat bahagian perut. Sakitnya tak boleh nak cakap. Lepas tu Ustazah tu angkat tangan. Ustazah tu cakap macam ni, sakit kan? Dia kata. Lepas tu dia kata, ini baru Ustazah pegang, belum Ustazah urut. Jadi Ustazah nak pesan, sepanjang proses kita berubat, selawat Nabi jangan putus daripada mulut, sebab ia membawa keberkatan yang sangat besar. Jadi Nadia pun bersedialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bersedialah dengan selawatnya. Bila Ustazah tu pegang badan dia, start je urut, dia kata macam nak tercabut badan dia, sakit sesakit-sakitnya. Waktu tu dia menjerit sekuat hati, sampaikan mak dia dengan kakak dia kat luar jadi huru-hara. Nadia punya jeritan tu sampai jiran pun boleh dengar.
Memang kuat gila. Jiran-jiran datang tanya dengan mak Nadia, apa yang berlaku? Rupanya dia orang kata Nadia tengah berurut lah. Tapi dia kata Nadia dah tak ingat, sebenarnya dia cerita, dia tak ingat yang dia menjerit. Tapi dia kata dia terlalu sakit dan dia cuba melepaskan kesakitannya dengan menjerit. Jadi dia kata dia jerit sekuat-kuatnya. Selepas habis proses berurut, sampailah ke adegan yang paling menyeramkan. Ustazah tu cakap apa? Ustazah dah urut satu badan, tapi ada sesuatu yang perlu Ustazah selesaikan. Sekeliling perut kamu telah dililit dengan rambut yang sangat tebal. Ustazah perlu buka lilitan rambut ini supaya kamu terlepas daripada genggaman sihirnya. Tiba-tiba Nadia teringat dengan beberapa orang ahli perubatan yang dijumpa yang mengatakan benda yang sama. Perut dia dililit dengan rambut. Jadi Nadia kena berdiri, ustazah pun bacalah ayat-ayat tertentu dan dia tarik sesuatu. Seolah-olah dia tengah buka ikatan rambut yang ada melilit dekat perut Nadia. Mula-mula Nadia ingat benda ni macam main-main. Tapi bila dia tengok tangan ustazah tu naik-naik urat, muka dia sampai berurat-urat. Dan yang paling struggle sekali, tengok kaki dia melangkah berat sangat. Sampai dalam beberapa ketika, ustazah tu tergelincir, terjatuh sikit. Tapi dia bangun, dia buka ikatan tu dari perut Nadia sampai beberapa kali lilitan. Lepas tu ustazah cakap apa? Ini dah lama sangat rambut ni melilit dekat perut Nadia ni. Sebab itu Nadia sakit tak hilang-hilang. Tapi Nadia rasakan semakin ustazah tu buka ikatan rambut yang tak nampak dengan mata kasar, tapi nampak dengan di alam sana lah kan. Semakin ustazah buka ikatan tu, semakin lega perut dia. Dia kata selama ni dia rasa perut dia sakit, waktu datang bulan lagi sakit. Kali ni lapang sangat perut dia. Memang macam kosong aja. Rupanya ustazah tu di alam sana membuka rambut yang meliliti Nadia. Selepas lebih kurang 30 pusingan, ustazah tu sampai terpelecok lah ustazah tu. Tergoyang-goyang lah badan dia. Jangan kata baju, tudung dia pun habis berpeluh-peluh. Memang dia kata habislah lepas ni, malam ni dia flat, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dan akhirnya seluruh rambut tu berjaya dibuka oleh ustazah. Dan bila Nadia tengok dekat perut dia, memang ada kesan cala-cala rambut yang tak berapa nak nampak tapi banyak. Jadi dengan kata lain, Nadia percaya apa yang ustazah tu cakap. Sebab apa yang ustazah tu cakap bukan ustazah tu aja, tapi ada beberapa perubatan lain, Islam punya perubatan yang bercakap benda yang sama. Bila dah habis buka rambut tu, ustazah tu terus menjerit, bagi ustazah gunting, bagi ustazah gunting, macam tu. Jadi mak kepada Nadia ni masuk bawa gunting, terus ustazah tu pegang rambut Nadia, dia gunting jadi pendek. Waktu tu Nadia rasa macam nak menangis juga. Penat aku bela rambut ni sampai ke buku lali. Habis diguntingnya. Ustazah cakap apa? Mulai hari ni, jangan cuba-cuba nak bela rambut panjang, ataupun jangan cuba-cuba nak mengikut, meniru-niru bidan tu punya appearance. Allah bahasa Inggeris pula. Bentuk tubuh. Macam tu. Sebabnya bidan tu rambut dia panjang sampai ke kaki. Dia pakai gelang kaki, lepas tu perwatakan dia garang. Jadi Nadia kena elak dengan 3 benda ni, kata ustazah. Rambut mesti pendek, gelang kaki jangan pakai, dan selalu banyakkan selawat supaya tenang, tak jadi marah-marah. Jangan cuba-cuba nak meniru-niru gaya si bidan tu. Takut nanti ilmu bidan tu datang mendakap balik dekat Nadia. Jadi selepas proses perubatan tu, semuanya aman damai selamat. Dan sejak tu selang sebulan, Nadia pun mengandung anak pertama, lepas tu dapat anak kedua. Dan Nadia ingat benda ni dah tamat. Sebab Nadia belum lagi umur 40-an. Dia ingat benda ni betul-betul dah tamat. Tapi rupanya pada baru-baru ini, Nadia terdengar suara bidan tu datang berborak-borak dengan anak dia. Sebab itu dia dah semakin cuak.
Kenapalah anak-anak dia pula yang diganggu? Tapi dia mengamalkan selawat Nabi dan ayat 1000 dinar. Dia kata baca setiap kali untuk menjadi pendinding dia, anak-anak dia dan suami dia. Dan sampai sekarang dan dia masih lagi bertahan. Kali ini bukan dia pula, anak dia pula yang diserang dan dia perlu mengubati anak dia supaya anak dia tak diganggu dengan puaka seorang bidan. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang lelaki melalui email. Lebih-lebih kurang bayar abang je, nama dia Hasbullah. Dia kata ini adalah kisah pengalaman dia macam mana dia terserempak dengan makhluk alam sebelah dan bagaimana makhluk alam sebelah mengawal badan dia. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1996 kalau tak silap, Hasbullah ni menduduki peperiksaan SPM. Pada masa yang sama, Hasbullah ni ada 3 orang kawan baik. Namanya antaranya adalah Azam, Alif dan Razali kalau tak silap abang. Tapi cerita kali ini berkenaan dengan Azam. Jadi, pada tahun 1996, Hasbullah menduduki peperiksaan SPM. Tapi 3 orang kawan dia ni tak berjaya untuk duduki peperiksaan SPM. Sebabnya, ketiga-tiga kawan dia ni terkandas di tingkatan 3. Pada zaman-zaman dulu, lebih-lebih kurang zaman abang dulu, kalau tak lulus PMR, pelajar tu tak boleh naik tingkatan 4. Dan dia perlu masuk giat mara ataupun pergi ambil kursus-kursus luar untuk sambung belajar dan selepas tu akan boleh bekerja. Sebab selepas tingkatan 3 masih lagi belum boleh bekerja, terpaksalah sambung belajar. Tapi dengan kata lain, pada waktu tu antara mereka berempat, Hasbullah, Azam, Razali, Alif, lebih kurang macam tu, hanya Hasbullah je yang dapat lepas daripada tingkatan 3 dan seterusnya menduduki peperiksaan SPM. 3 orang kawan dia lagi masuklah giat mara. Jadi ceritanya, diorang ni semua tinggal dekat satu tempat namanya Felda Trolak Selatan dekat Perak kalau tak silap abang. Jadi dia kata 3 orang kawan dia ni selepas tamat pengajian di Giat Mara, mereka bertiga bekerja di Shah Alam, di sebuah kilang yang besar dekat Shah Alam. Dan Hasbullah pula meneruskan pengajian sampailah ke SPM. Jadi susahlah diorang berempat ni nak berjumpa. Cumanya bila waktu cuti Sabtu Ahad ataupun cuti-cuti keraian, barulah Hasbullah dapat jumpa dengan kawan-kawan dia. Sebabnya pada waktu itulah kawan-kawan dia akan balik daripada Shah Alam turun ke kampung Felda Trolak Selatan. Jadi dengan kata lain, waktu diorang berjumpa tu hanya waktu cuti atau waktu Ahad. Dan diorang akan seronoklah kalau berjumpa ramai-ramai. Jadi nak jadi cerita pada tahun tu, lebih kurang 1996-97 ni, yang bercuti pada waktu tu hanya Azam seorang. Yang Alif dan juga Razali tu tak jadi cuti. Ada kerja lain lah dekat Shah Alam. Jadi Azam pun cuti, dia pun baliklah ke kampung. Jadi untuk balik sampai ke kampung Felda Trolak Selatan ni, dia perlu menaiki bas sangkut-sangkut dan sampai dekat satu sempang 3 besar. Bila dah sampai dekat sempang 3 ni, memang menjadi kebiasaan orang akan menjemput. Mereka akan dijemput oleh seseorang untuk dibawa masuk ke dalam Felda Trolak Selatan. Sebab Felda Trolak ni dengan jalan besar, jaraknya lebih kurang 13 km jauh. Jadi pada hari kejadian, bila Azam sampai dekat sempang 3, dia pun pergi kat public phone, telefonlah si Hasbullah. Waktu ni Hasbullah memang ada kat rumah sebab nak tunggu keputusan peperiksaan SPM. Ada tanya, dia cakap lah, dia kata Hasbullah ni kata, Bol, dia kata, oh Bol, terus keluar nama Bol. Bol, dia kata, aku ada dekat sempang depan ni, jemput aku. Oh, bila dengar kawan datang balik bercuti, Hasbullah seronok lah. Boring dulu kat rumah, dia kata hari-hari menghadap pokok getah, ni ada kawan balik, baru bolehlah berborak-borak ke, keluar minum ke. Jadi Hasbullah pun start motor daripada Felda Trolak tu, nun pergi 13 km sampai ke sempang depan. Bila sampai depan Azam pun dah tunggu. Bila Azam dah tunggu, dia orang pun naik membonceng, teruslah balik ke Felda Trolak. Okey.
Dan menjadi ceritanya, ayah Azam ni adalah seseorang yang boleh berinteraksi dengan makhluk alam sebelah. Walaupun dia ni selalu juga jadi pengubat, tapi pada masa yang sama dia memang boleh berinteraksi. Jadi nak jadi cerita, diorang ni waktu bercuti Sabtu Ahad ni, ke mana-mana Hasbullah dengan Azam ni, ke mana-mana lah perginya naik motor. Baru nak masuk cerita. Bila Ahad sampai, waktu tu Azam minta Hasbullah untuk dihantar ke sempang depan supaya dia boleh naik bas sangkut-sangkut balik ke Shah Alam. Okay. Jadi pada waktu tu Hasbullah pula tak ada motor. Jadi dia cakap dengan Azam, boleh tak pinjam motor bapak kau? Nama bapak Azam tu Wahid. Atau Azam kata boleh je, tak ada masalah. Yang penting lepas kau hantar aku, kau pulanglah motor tu. Kau jangan pula bawa pergi jual, dia kata. Okey, tak ada masalah, Hasbullah kata. Jadi pada lebih kurang pukul 3 macam tu, Hasbullah pun bawalah motor bapa Azam, dan Azam sekali pergilah daripada Fedatul Ulaq ke sempang depan. Bila sampai dekat sempang depan, Hasbullah ni tak tinggal terus Azam. Jadi dia tunggulah sampai Azam naik bas. Bila Azam naik bas, barulah Hasbullah bertolak daripada sempang 3 tu balik ke Fedatul Ulaq. Lebih kurang keadaannya pukul 5 petang. Waktu dia berjalan balik tu daripada sempang besar patah balik ke Fedatul Ulaq, dia akan melalui satu kawasan yang agak seram, iaitu perumahan pekerja-pekerja ladang getah dan juga satu surau lama yang kecil. Okey, surau tu katanya dah tak digunakan lagi pada waktu tu. Jadi dia pun bawa lah motor. Pukul 5 petang ni. Tiba-tiba Hasbullah nampak satu batu besar. Tak adalah besar sangat. Dia kata macam lebih kurang 2 genggam lelaki dewasa lah. Dia nampak satu batu warna putih, agak-agak besar macam ni, duduk kat tengah jalan. Dan dia ingatkan dia nak langgar je batu tu. Sebab setakat batu je kan. Dia pun, langgar je lah. Tak ada apa ni. Waktu dia dah dekat dengan motor tu, salah. Waktu dia dah dekat-dekat batu tu, tiba-tiba tayar motor dia terangkat betul-betul 90 darjah dan akhirnya dia terjatuh ke tanah. Waktu tu dia hilang, dia pengsan. Dia yang diingat kali terakhir adalah dia cuba langgar batu tu, tapi tiba-tiba tayar dia terangkat dan dia jatuh, dia pengsan. Tiba-tiba dia dengar ada suara orang lelaki, seorang pakcik, kejutkan dia. Nak bangun, kau okey tak ni? Kau okey tak ni? Jadi si Hasbullah ni bukalah mata. Dia buka mata, dia tengok pakcik tu berjubah putih. Dia kata, okey pakcik, okey, saya tak ada masalah. Dia kata, cuma saya tak ingat, saya buat apa, kenapa saya baring kat sini. Sebenarnya pada waktu tu Hasbullah lupa tau. Jadi dia kata, kau ni lupa ni. Dia kata, tak apa, kalau kau boleh bangun, pergi bawa motor, pergi balik. Jadi Hasbullah ni pun bangun, bersih-bersihkan badan dia. Dia duduk atas motor. Lepas tu dia teringat beberapa soalan. Antaranya, siapa aku? Kenapa aku buat kat sini? Aku naik motor gimana ni? Kenapa aku baring tiba-tiba kat sini? Kenapa badan aku sakit-sakit? Itu soalan yang muncul kat kepala dia. Sebab dia langsung tak ingat pada waktu tu. Tiba-tiba ada sesuatu benda yang masuk dalam badan dia, seolah-olah dia dikawal. Tiba-tiba dia start motor, lepas tu dia perah motor, lepas tu dia tonton, dia bawa motor tu sampailah dekat rumah Pakcik Wahid, iaitu bapa Azam, tempat yang dia pinjam motor tu lah. Bila sampai dekat rumah depan Pakcik Wahid tu, Pakcik Wahid dah tunggu dekat depan rumah dengan segelas air putih. Lepas tu dia pun turun daripada motor. Dia waktu tu dia blur. Dia ingat tu Pakcik Wahid, tapi dia tak tahu apa bendanya. Cumanya bila dia sampai dekat depan Pakcik Wahid tu, dia tanya sebelum dia minum. Pakcik Wahid suruh minum, dia kata. Tapi dia kata, pakcik, sebelum saya minum saya nak tanya, saya ni siapa? Dia kata, kenapa saya buat kat sini? Kenapa saya bawa motor? Ni motor siapa? Pakcik ni Pakcik Wahid kan?
Pakcik Wahid apa kaitan dengan saya? Dia dah blur semua benda. Tergelak-gelak pakcik tu. Tak apa. Kau jangan banyak bunyi. Kau minum air ni, baca selawat Nabi. Jadi dia pun minum. Bila dia minum air tu, baru dia teringat semua peristiwa yang dia alami. Baru yang dia teringat, dia nampak batu putih tengah jalan. Dia cuba langgar. Lepas tu dia punya motor terbalik. Dan dia jatuh, dia pengsan. Lepas tu dia lupa ingatan. Baru dia teringat semua tu. Lepas tu dia tanya dengan pakcik tu. Pakcik, sebenarnya apa yang berlaku? Lepas tu pakcik tu cakap, kau cerita kat pakcik apa sebenarnya berlaku. Dia ceritalah gini. Lepas tu pakcik tu cakap, patutlah. Sebenarnya batu putih yang kau nampak tu adalah makhluk alam sebelah. Dia menyerupai batu putih. Tapi sebenarnya dia adalah seorang tua. Dia dalam perjalanan nak pergi ke surau semayang asar, solat asar. Tapi kau pula tiba-tiba nak lanyak kepala dia. Memanglah dia marah. Sebab itu dia cuba mempertahankan diri. Dia tolak motor kau sampai kau terjatuh. Bila kau terjatuh, kau pula lupa ingatan. Jadi dia masuk dekat dalam badan kau, dibawa, dikontrolnya badan kau, dan dia bawa kau jumpa pakcik. Sebab dia tahu pakcik boleh mengubat orang, boleh berinteraksi dengan alam sebelah. Bila Hasbullah dengan macam tu, terlopong lah mulut dia. Ada juga macam ni, main kawal-kawal macam alat kawalan jauh, dia kata. Jadi itulah pengalaman Hasbullah, macam mana dia nampak batu yang diingat batu, tapi sebenarnya orang yang nak pergi semayang. Jadi apa-apa yang jumpa tengah jalan, jangan terus-terus langgar. Mana tahu yang kita nak langgar tu sebenarnya makhluk alam sebelah. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Syarif. Berlaku pada tahun 2019, tapi tak pula dia beritahu dekat abang dekat mana lokasi cerita ni. Ceritanya macam ni. Waktu tu, kejadian tu, orang tengah sibuk-sibuk nak hari raya haji. Memang semua keluarga sibuk dengan persiapan raya haji, termasuklah keluarga Syarif. Jadi ahli keluarga dia semualah berkumpul sehari sebelum raya haji. Jadi waktu tu memang dah start cuti sekolah. Tiba-tiba Syarif dapat telefon daripada kawan baik dia, iaitu Ali. Abang lupa nama, tapi abang letak Ali je lah. Dia kata Ali dapat telefon. Jadi Ali cakap lah, Syarif kata, ini kawan kita ni, seorang ni yang nama Alex ni, kena halau daripada rumah. Lepas tu Syarif cakap, kenapa pula kena halau daripada rumah? Mak bapak dia bergaduh. Jadi bapak dia halau dia daripada rumah. Lepas tu Syarif kata, Alex kena halau dengan bapak dia. Jadi aku nak buat apa sekarang? Macam ni lah, aku nak minta tolong kau. Boleh tak Alex tumpang dekat rumah kau? Jadi Syarif pun pelik, kenapa Alex nak tumpang kat rumah aku? Selepas Alex dihalau pada rumah, kau nak tahu, dia dah tak tahu nak ke mana-mana. Dia pergi tidur dekat bus station, dekat pondok bas. Jadi aku kesian tengok dia. Aku pula sekarang ni ada dekat kampung. Jadi engkau yang ada dekat sini, boleh tak kau tumpangkan Alex? Jadi Syarif pun beritahulah dengan mak dia, mak begini, Alex kena halau ni, kesian ni. Jadi mak si Syarif ni jenis orang yang mudah simpati. Dia pun bila dengar Syarif cakap macam tu, dia ajak Syarif, jom kita pergi cari Alex. Jadi dia start kereta, pergilah, menyusullah jalan cari bus stop yang dimaksudkan oleh Ali. Bila sampai dekat bus stop tu, dah tengah-tengah malam tu, lebih kurang pukul 9-10 malam, nampak Alex terbaring kat situ. Jadi mak Syarif ni pun pelawa lah, jangan tidur kat situ, meh rumah makcik je tu. Tapi Alex kata dia tak nak susahkan makcik. Tu mak Syarif kata, tak ada yang susahnya, jomlah ikut makcik, esok nak raya, dia kata. Jadi ikutlah Alex dengan Syafiq, baliklah rumah Syafiq. Jadi malam tu dia tidurlah dekat rumah Syafiq. Disebabkan Syafiq tengok keadaan Alex ni macam tertekan. Jadi Syafiq tanyalah sebenarnya apa yang berlaku. Rupanya mak bapak Alex tu bergaduh. Entah apa sebabnya, si bapak tu lempang mak dia. Bila si bapak lempang mak dia, keadaan jadi tak terkawal. Jadi si Alex ni keluar daripada rumah sebab dia dah stres dengan mak bapak dia yang sering kali bergaduh. Itulah puncanya Alex lari. Jadi bila dah macam tu, si Syarif kata, aku tengok kau ni huru-hara, apa kata malam ni aku ajak kau, ajar kau macam mana main game.
Jadi Alex ni pula bukan orang yang biasa main game, sebab dia kata dia bukan dalam keluarga yang senang. Jadi dia kata bolehlah belajar main game. Jadi malam tu si Syafiq Syarif. Si Syarif ni ajaklah si Alex ni main game. Bila dah dapat game, bermula daripada pukul 10, ingat pukul 11 nak berhenti, tak ada, dia lajak sampai pukul 2. Jadi diorang pun main game gunggang. Dia punya game tu pula letaknya dekat ruang tamu rumah Syarif. Ruang tamu rumah Syarif pula dia ada pintu sliding door. Jadi pada malam tu, sebabkan besoknya raya meriah kan, sliding door tu tertutup tapi langsirnya terbuka, dan Syarif menyandarkan badannya dekat sliding door, dan Alex pula main game berhadapan menghadap sliding door. Lebih kurang pukul 2 lah macam tu, tiba-tiba sliding door tu bergegar macam tu. Mula-mula dia orang buat bodoh je sebab masing-masing tengah rancak main game. Tiba-tiba bunyi sliding door tu bergegar sekali lagi, dan kali ni agak kuat macam tu. Jadi bila dah tak puas hati macam ni, si Alex pandanglah ke arah sliding door. Pada waktu tu si Syarif masih lagi menyandar pada sliding door. Bila dia pandang sliding door, dia pun terkejut gila. Dengan muka dia yang pucat, dia panggil macam ni, Syarif, datang dekat aku. Syarif, datang dekat aku. Waktu tu Syarif dah blur. Kenapa pula, dia kata, belakang kau, dia kata, belakang kau ada sesuatu. Bila dah cakap macam tu, Alex terus lari naik ke tingkat 2. Rumah tu 2 tingkat. Naik ke tingkat 2. Tinggalkan Syarif seorang-seorang. Weh, aku tinggal seorang-seorang kat sini, jangan tinggalkan aku. Waktu tu Syarif kata lutut dia dah lemah. Dia rasa belakang dia ada orang. Sliding door tu, tempat dia menyandar tu, dia rasa di bahagian luar sliding door tu macam ada orang. Dia boleh rasa, dia boleh dengar bunyi benda tu berdengus. Tapi dia tak berani nak toleh. Dah kat tu kaki dia dah lembik, dah tak boleh nak buat apa. Cik baik dia kata bila dia dengar Alex menjerit, Syarif, lari naik atas. Syarif pun kuatkan kaki dia dan dia terus lari naik atas. Sampai atas. Bila sampai atas, dia orang berdua ni ketuklah bilik emak Syarif. Lepas tu makcik tu keluar. Dia ceritalah dengan makcik tu apa yang dia orang nampak. Jadi makcik tu pun, ialah mak-mak kan, keberanian dia melampaui singa. Kegarangan dia pun sama. Jadi makcik tu pun turun lah daripada tingkat 2 turun tingkat 1 nak cek apa yang berlaku. Tak ada apa-apa. Jadi makcik tu cakap, dah malam ni jangan main game lagi, terus tidur. Jadi malam tu dia orang berdua tak boleh nak tidur. Walaupun Syarif tak nampak apa-apa yang nampak Alex, tapi disebabkan keadaan Alex tu yang terkebil-kebil, menjadikan Syarif pun tak boleh tidur sama. Sampailah besok pagi, bila dah raya haji, dah takbir segalanya, bila dah sampai waktu makan, barulah si makcik, emak kepada Syarif ni tanya dengan Alex, sebenarnya apa yang kau nampak? Alex cakap apa? Waktu saya pandang dekat sliding door, saya nampak ada seseorang yang tinggi, mukanya hancur berdarah-darah. Jadi bila dengar macam tu, Mak Syarif terkejut gila. Seolah-olah macam dia tahu sesuatu yang tak nak diberitahu. Jadi bila dengar macam tu, mak dia terus urut dada, Astaghfirullahalazim. Macam mana kau boleh nampak benda macam tu? Alex kata dia pun tak tahu. Tiba-tiba benda tu muncul. Benda tu muncul betul-betul dekat belakang Syarif, dan dia memandang ke arah Syarif. Waktu tu dia tinggi kan, dia pandang Syarif. Waktu saya cuba panggil Syarif, dia angkat muka pandang pula kat saya. Itu yang saya nampak, muka dia berdarah-darah makcik kata. Muka dia berdarah hancur dia kata. Macam kena gesek dekat atas jalan tar. Jadi waktu tu saya lari ni atas. Jadi bila dah peristiwa macam tu, si Syarif ni nampak muka mak dia berubah. Jadi dia cuba tanya dengan mak dia, ada apa-apa ke yang mak dia beritahu? Mak dia tahu. Tapi mak dia tetap berdiam diri sampai ke sekarang. Mak dia tak beritahu sebenarnya apa benda tu, apa yang berlaku. Tapi Syarif yakin ada sesuatu yang mak dia sembunyikan. Seolah-olah macam ada satu rahsia yang sangat penting yang mak dia tak nak bongkarkan. Tapi benda tu masih lagi tersembunyi sampai sekarang.
Terima kasih sangat-sangat dah menonton video yang abang rakamkan, cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Abang dah lunaskan kisah sambungan daripada 2 hari yang lepas. Terima kasih juga yang membeli baju nak dijadikan cerita, sambal lara dan juga perapan sate. Ada juga komen yang tanya, bang macam mana nak beli? Lupa abang nak beritahu. Kalau siapa-siapa teringin nak beli, bolehlah tekan di link-link yang abang letakkan di kawasan description. Dekat situ ada link beli baju, beli link sambal dan juga link perapan sate. Mana-mana tahu ada yang nak merasa. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.